Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Alias bin Abdullah dan rakan-rakan yang menonton presentation saya dan rakan saya. Saya Syafiq Hakim Syamsuddin, nombor matrik AIG 1830 dan saya bersama rakan saya iaitu Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Alias serta rakan-rakan yang berada di rumah yang akan menonton slides kami secara online. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan saya iaitu Syafiq akan membincangkan tajuk perbincangan kami mengenai pemulihan ekonomi Jepun selepas krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 1997. Diharapkan penerangan kami ini dapatlah rakan-rakan memahami dengan lebih mendalam lagi tentang apa yang berlaku kepada Jepun semasa krisis ekonomi dan bagaimana selepas tahun 1997 itu Jepun bangkit untuk memulihkan semula keadaan ekonomi yang sangat teruk menurun pada ketika itu. Okey, saya akan memberi sedikit gambaran macam mana krisis ekonomi ini boleh berlaku di Jepun dan di negara-negara Asia pada ketika itu. Okey, krisis ekonomi di negara-negara Asia bermula apabila negara Thailand mula mencatatkan penurunan nilai mata wang pada Julai 1997 iaitu Thai Baht. Okey, kita mengetahui bahawa negara-negara Asia ini bergantung ekonomi antara satu sama lain. Apabila Thailand mula mencatatkan penurunan nilai mata wang, maka ia telah menjejaskan negara-negara jirannya iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina dan kawasan di sekitarnya, termasuk juga di negara-negara Asia lain seperti Jepun, Korea Selatan dan China. Baiklah, apabila satu negara telah jatuh nilai mata wang dan ada negara yang bergantung antara satu sama lain, ia telah menyebabkan krisis ekonomi mula berlaku sedikit demi sedikit dan akhirnya menjatuhkan negara itu sehingga tidak mampu untuk mengimport atau mengeksport ekonomi seperti biasa. Okey, negara Jepun juga tidak ketinggalan dalam menghadapi krisis ekonomi ini, dan Jepun juga mengalami kerugian besar sepanjang tempoh krisis ekonomi berlaku. Namun selepas krisis ekonomi yang melanda Jepun, terdapat pelbagai inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan Jepun bagi memastikan krisis tidak berpanjangan. Tindakan kerajaan Jepun atau pendekatan awal yang telah diambil oleh kerajaan Jepun ini telah membuktikan bahawa kerajaan Jepun sangat bijak menangani kemelut masalah ekonomi ini, kerana kita dapat lihat bahawa negara Jepun ini pada ketika ini diletakkan di kedudukan yang ketiga terbaik dalam bidang ekonomi di seluruh dunia. Dia duduk negara Jepun ni duduk macam setaraf dengan Amerika Syarikat dan China. Dan dalam masa beberapa tahun saja, Jepun mampu mengatasi krisis ekonomi dengan melaksanakan pelbagai inisiatif yang bermanfaat untuk pemulihan ekonomi negara. Kita dapat lihat dengan pendekatan yang sangat bijak dan bernas ini telah menyebabkan Jepun tidak terus duduk dalam negara yang penuh kemelut ataupun masalah ekonomi dan sebagainya. Dan dalam tempoh kritikal pada ketika itu, kerajaan Jepun telah mengambil inisiatif yang sangat dahsyat dan sangat bijak dan mampu menempatkan Jepun seperti sekarang, sangat maju dan sangat disegani oleh negara-negara lain dalam sudut ekonomi. Okey, saya akan menerangkan inisiatif apa yang diambil kerajaan Jepun bagi menangani krisis ekonomi ini. Yang pertama ialah fungsi Bank of Japan dalam meletakkan faedah terendah bagi peminjam yang datangnya daripada rakyat tempatan ini. Bank of Japan telah meletakkan faedah terendah, jadi ia tidak akan membebankan peminjam yang meminjam dari bank. Seterusnya, inisiatif yang diambil ialah pembaharuan dalam bidang-bidang yang mampu memacu ekonomi negara. Sebagai contoh, pembaharuan struktur ekonomi seperti industri ringan dan industri berat, termasuklah industri automobil, industri tekstil dan sebagainya. Pembaharuan bidang-bidang ini telah membantu usahawan-usahawan kecil ataupun pengusaha-pengusaha dalam industri yang besar dapat berganding bahu untuk membantu meningkatkan ekonomi negara pada ketika itu.
Seterusnya ialah bantuan negara Jepun kepada negara Asia yang lain dalam menangani krisis ekonomi negara pada ketika itu. Sebagai contoh, kemudahan pinjaman yen khas sebagai bantuan pembaharuan struktural ekonomi negara Asia pada ketika itu. Kita dapat lihat apabila negara Jepun membantu negara lain, negara-negara yang terkena tempias dalam krisis ekonomi Asia pada ketika itu juga mampu membangunkan semula negara dan dapat menyambung proses import dan ekspor antara negara-negara Asia, dan ini juga memberi keuntungan kepada negara Jepun untuk meneruskan aktiviti ekspor kepada negara-negara lain kerana mereka juga telah mampu menstabilkan negara selepas krisis ekonomi 1997. Baiklah, penerangan seterusnya akan diterangkan oleh rakan sekumpulan saya iaitu Syafiq. Okey, terima kasih kepada saudari Syafiqah Salman. Saya akan meneruskan pembentangan kami. Saya akan mulakan dengan pemulihan Jepun, di mana kita dapat lihat bahawa 10 tahun selepas gelembung harga aset telah meletus, iaitu bubble ekonomi telah meletus, ekonomi Jepun masih terkesan dengan kesannya, di mana kita dapat lihat bahawa harga tanah untuk kegunaan komersial dan penggunaan kediaman telah menurun sebanyak 70%. Menurun kepada 45% bermula daripada tahun 1991. Okey, hal ini telah menyebabkan institusi kewangan ditinggalkan dengan sejumlah besar hutang yang lapuk. Kerana institusi kewangan ini memberi pinjaman kepada peminjam, tapi mereka tidak dapat bayaran balik daripada penghutang. Oleh itu mereka mengambil langkah yang lebih berhati-hati, di mana mereka mengurangkan ataupun mengurangkan kelulusan pinjaman baru untuk diberikan kepada masyarakat Jepun. Okey, dan kita dapat lihat juga krisis mata wang yang meletus di Asia pada tahun 1997 telah menambahkan lagi tekanan deflasi kepada ekonomi Jepun ini sendiri. Okey, seterusnya kita dapat lihat bahawa kerajaan meningkatkan ekonomi dengan melaksanakan beberapa pusingan pakej rancangan fiskal yang berjumlah hampir 100 trilion yen daripada tahun 1992 bagi mengatasi tekanan ini. Dan Bank Jepun juga telah membenarkan kadar faedah turun ke paras terendah untuk menangani krisis ni. Namun, apa yang kita dapat lihat bahawa pada tahun 1991 hingga lewat tahun 2000, kita dapat lihat pada carta ini bahawa ia menunjukkan pertumbuhan GDP untuk Jepun hanya berkembang 1%. Oleh itu, ia adalah satu langkah yang boleh saya katakan sedikit mengecewakan. Okey, seterusnya kita beralih kepada langkah-langkah yang diambil oleh Jepun itu sendiri bagi menangani masalah ini, kejatuhan ekonomi kat Jepun ni lah. Okey, kita tengok daripada pembaruan dalam 6 bidang, di mana pada Disember 1996, kerajaan Jepun di bawah Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto mengamalkan program pembaharuan komprehensif meliputi 6 bidang utama. Di sini saya sertakan gambar mantan Perdana Menteri Jepun iaitu Ryutaro Hashimoto, di mana kita dapat lihat antara 6 bidang utama yang menjalani proses pembaharuan ialah struktur ekonomi, kewangan dan perbankan, kewangan awam, kesihatan dan kebajikan, pentadbiran awam dan pendidikan. Dan antara 6 bidang utama ini, pembaharuan dalam struktur ekonomi merupakan pembaharuan yang paling memberi kesan yang langsung dan memberi kesan yang besar kepada pertumbuhan dan produktiviti di Jepun. Seterusnya, kita dapat lihat untuk langkah seterusnya, Jepun juga mengamalkan telah melaksanakan perubahan dalam cukai korporat, peraturan anti monopoli, undang-undang komersial, sistem pencen dan juga peraturan perakaunan. Okey, di mana kita dapat lihat bahawa
pada tahun 1999, kerajaan telah melaksanakan potongan cukai tetap dengan mengurangkan kadar cukai korporat daripada 46% menjadi 40%, iaitu penurunan sebanyak 6% bagi cukai korporat. Okey, di mana penurunan ini menjadikannya satu uh, uh, potongan yang mampu bersaing dengan bersaing kompetitif dengan kadar cukai di Amerika Syarikat dan Jerman pada ketika itu. Dan kita juga dapat lihat bahawa undang-undang anti monopoli Jepun juga telah diperbaharui, di mana ia telah disemak semula untuk memudahkan penggabungan dan pengambilalihan dan juga kerajaan Jepun telah melaksanakan pengharaman bagi mana-mana syarikat di Jepun ataupun syarikat luar negara yang bertapak di Jepun untuk mempunyai lebih daripada separuh asetnya dalam company lain. Okey. Dan kita dapat lihat bahawa untuk firma bukan kewangan, ianya undang-undang anti monopoli ini telah dilaksanakan pada bulan Disember 1997, dan bagi firma kewangan iaitu institusi kewangan, ianya telah dikuatkuasakan pada Mac 1998. Seterusnya, kita juga dapat lihat dalam pembaruan struktur ekonomi, satu lagi program reformasi yang penting ialah kewangan B-Bank, yang bertujuan menjadikan Tokyo sebagai pusat kewangan antarabangsa yang setaraf dengan New York dan London menjelang tahun 2001, dan ianya telah dicapai oleh Jepun itu sendiri. Di mana kita dapat lihat pusat kewangan ini adalah kira macam tempat macam bursa saham. Okey, yang terkenal seperti kat New York dengan London tu lah. Okey, di mana mereka telah kewangan B-Bank ini dimulakan pada November 1996 dan menjadi agenda rasmi Jepun pada tahun 1997. Okey, sebagai langkah pertama, undang-undang pertukaran asing telah disemak semula sepenuhnya pada bulan April 1998, di mana ia telah meliberalisasikan transaksi rentas sepadan. Dan juga kita dapat lihat bahawa dengan adanya ekonomi B-Bank ini, kita dapat lihat bahawa Undang-Undang Sekuriti dan Pertukaran dan Undang-Undang Perniagaan Insurans yang berkuasa pada tahun 1998 ini, dan hampir semua langkah yang dilaksanakan ini membawa perubahan yang drastik kepada sektor kewangan, dan ini dinyatakan sendiri oleh MOF, iaitu Ministry of Foreign Relations of Japan pada tahun 2000. Mereka nak mengatakan bahawa kewangan B-Bank ini antara satu reformasi yang sangat berkesan. Okey. Kita juga lihat dikuatkuasakan pada 1998, dan kita dapat lihat bahawa kedua-dua undang-undang ini merupakan antara undang-undang yang berkesan, di mana undang-undang pembaharuan sistem kewangan dan pakej semakan undang-undang. Antara yang termaktub dalam pakej semakan undang-undang tersebut adalah undang-undang perbankan, undang-undang sekuriti dan pertukaran, dan undang-undang perniagaan insurans. Dan kita juga dapat lihat bahawa di dalam reformasi kewangan B-Bank ini, mereka telah menyelitkan 3 prinsip utama, iaitu bebas, di mana mereka bebas menuju ke arah pasaran yang bebas, di mana mekanisme pasaran yang berlaku. Yang kedua adalah adil, menuju ke arah pasaran yang telus dan dapat dikendalikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah global, di mana menuju ke arah pasaran antarabangsa menjelang tahun 2001, iaitu pada akhir matlamat reformasi kewangan B-Bank ini sendiri, di mana bebas, adil dan global menjadi teras utama bagi reformasi kewangan B-Bank di Jepun. Seterusnya, kita dapat lihat usaha telah dibuat untuk menyediakan perkhidmatan yang menarik dengan meningkatkan persaingan, di mana penyediaan perkhidmatan yang menarik dengan meningkatkan persaingan iaitu termasuklah mempromosi kemasukan bank, syarikat sekuriti dan syarikat insurans ke dalam perniagaan masing-masing. Dan kita dapat lihat hasilnya, banyak syarikat sekuriti baru dan syarikat asing yang ditubuhkan di Jepun sejak beralih kepada sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran ini, di mana sebelum ini merupakan mereka menggunakan sistem perlesenan yang bertukar kepada sistem pendaftaran, yang secara tidak langsung telah meliberalisasikan
urus niaga, modal rantai sepadan dan perniagaan pertukaran asing dan telah meliberalisasikan komisen kepada broker. Okey, di mana kita dapat lihat bahawa dengan liberalisasi komisen kepada broker itu sendiri, kita dapat lihat bahawa ia telah membawa kepada pengembangan perdagangan security menerusi internet, iaitu perniagaan di dalam talian. Dan kita juga dapat lihat institusi kewangan juga telah mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan penyahkawalan sediaan. Kiranya bukan kerajaan saja yang terlibat dalam usaha reformasi kewangan ini, malah pihak swasta pun dia telah memberi keizinan kepada pihak swasta untuk menelusuri sektor kewangan supaya ianya bertambah lebih maju dan ekonomi Jepun dapat ditingkatkan semula daripada kejatuhan. Yang seterusnya kita tengok, seperti yang saya telah kata, dia telah menyebabkan pengembangan perdagangan security melalui internet. Kedua, pasaran baru dan saluran untuk penjanaan dana juga telah diwujudkan dengan menghapuskan keperluan untuk menguruskan equity hanya melalui bursa saham. Okey, telah diwajibkan untuk dengan memperkenalkan sistem perdagangan elektronik, di mana pasaran baru, di mana sebelum ini Jepun memerlukan dana untuk membangunkan semula ekonomi mereka. Oleh itu, mereka tidak hanya tertakluk kepada tidak hanya bergantung kepada bursa saham mereka untuk menjana dana. Mereka telah menggunakan sistem perdagangan elektronik ini sendiri, iaitu macam perniagaan dalam talian untuk menjana dana untuk menaikkan lagi ekonomi mereka. Kita juga dapat lihat di mana bursa saham Tokyo telah membuka pasaran baru untuk permulaan yang menjanjikan yang dikenali sebagai MADES, iaitu pasaran pertumbuhan tinggi dan saham baru pada November 1999, diikuti dengan penumbuhan pasar Nasdaq Jepun di Osaka bursa saham pada bulan Mei 2000. Kita juga dapat lihat bahawa 15 bank telah menerima suntikan modal daripada kerajaan berjumlah 7.5 trilion yen pada Mac 1999, dan sekaligus bank-bank ini telah dapat menghapuskan hutang lapuk mereka dengan pantas. Bukan itu saja, bank kredit Nippon dan bank kredit jangka panjang yang bermasalah telah dinasionalisasi menjadi milik kerajaan, di mana kerajaan menyuntik dana supaya mereka tidak terjerumus dan akhirnya ke arah bankrupt. Seterusnya ialah bantuan Jepun kepada negara Asia lain dalam menghadapi krisis. Okey, Jepun telah membantu beberapa negara Asia menangani cabaran dalam bidang pembaharuan sektor ekonomi, termasuk pembaharuan sektor kewangan dan perubahan institusi untuk pasaran yang lebih cekap dan baik. Secara khusus, Jepun telah memberikan pinjaman dalam bentuk yen, di mana untuk menyokong negara-negara Asia yang terlibat dalam krisis ini. Di mana Jepun mengumum bantuan untuk Asia berjumlah 44 bilion dolar sehingga akhir bulan November 1998 dan dilaksanakan dengan mantap. Dan di bawah struktur poin bantuan Jepun kepada negara Asia lain, kita dapat lihat bahawa Jepun telah menggariskan 7 prinsip utama dalam membantu negara Asia lain, di mana negara-negara yang mahukan bantuan ini haruslah bekerjasama dua hal dalam konteks pakej bantuan yang diketuai oleh IMF sendiri, International Monetary Fund, bantuan untuk aktiviti pelaburan swasta, kemudahan pembiayaan perdagangan, bantuan kepada golongan sosial yang terlibat, dan bantuan untuk pembaharuan sektor ekonomi dan juga bantuan pembangunan sumber manusia. Ini adalah antara teras yang digunakan dalam bantuan daripada Jepun kepada Asia. Kita juga dapat lihat bahawa sejak krisis mata wang Asia yang berlaku pada bulan Julai, yang bermula pada Julai 1997 ini, Jepun juga telah mengenalkan satu inisiatif baru yang untuk mengatasi krisis mata wang Asia yang dipanggil sebagai inisiatif
Miyazawa baru pada Oktober 1998, di mana inisiatif ini adalah termasuk dalam pakej sokongan dan bantuan kepada Asia, di mana ia telah memperuntukkan 30 bilion dolar Amerika Syarikat, di mana 15 bilion dolar Amerika Syarikat ini disediakan untuk keperluan kewangan sederhana sehingga dan panjang untuk pemulihan ekonomi di negara-negara Asia, dan juga 15 bilion dolar Amerika Syarikat yang selebihnya adalah untuk keperluan modal jangka pendek untuk mereka boost balik ekonomi diorang, negara-negara Asia ini dalam jangka masa pendek. Dan kita juga dapat lihat dalam carta yang dikeluarkan sendiri oleh MOF pada tahun 2000 ini telah menunjukkan pelaksanaan reformasi ekonomi, dan inisiatif ini telah dijalankan dan dilaksanakan dengan sangat mantap. Bagi penyambungan bantuan Jepun kepada negara Asia lain dalam menghadapi krisis ini, saya serahkan semula kepada saudari Syafiqah Salman untuk menyambung presentation ini. Slide yang terakhir iaitu cadangan utama mantan Perdana Menteri Obuchi di mesyuarat Summit ASEAN Plus 3 dan ASEAN Plus 1 iaitu Jepun di Manila. Ini dinamakan ialah Pelan Obuchi. Pada mesyuarat kemuncak ASEAN Plus 3 dan ASEAN Plus 1 pada bulan November 1999, Jepun telah mengumumkan cadangan seperti rancangan untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia dan pertukaran sumber manusia di Asia Timur. Ini dinamakan Pelan Obuchi, iaitu bantuan ini berterusan bagi membina jaringan keselamatan sosial agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, dan seterusnya bagi merancangkan pembangunan ASEAN dan kerjasama dalam memperkukuhkan asas untuk revitalisasi ekonomi dan kerjasama bagi memenuhi cabaran zaman maklumat. Baiklah, di slide ini terdapat rentetan di mana kerajaan Jepun telah mengadakan plan ataupun dinamakan Plan Obuchi. Okey, seterusnya hasil usaha reformasi yang berterusan, ekonomi Jepun telah menunjukkan perubahan yang positif, di mana perbadanan di Jepun yang bertindak balas terhadap persaingan yang lebih baik hasil daripada globalisasi dan penyahkawalseliaan menyebabkan masyarakat negara Jepun mendapat banyak manfaat dalam proses ini dari segi harga yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih baik. Sejak berkuasa pada akhir 2012, Perdana Menteri Shinzo Abe dan kerajaannya telah melancarkan pakej dasar yang komprehensif untuk memulihkan ekonomi Jepun daripada 2 dekad deflasi sementara mengekalkan disiplin fiskal. Program ini dikenali sebagai Abenomics yang berusaha untuk meningkatkan ekonomi Jepun dengan menetapkan ekonomi berjalan dengan baik bagi mengatasi deflasi dan terus berkembang dengan mantap. Sekian dulu daripada kami. Sekian, terima kasih.